Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, Cik Rosli, Yaumon, Aziza Efira, begitu juga Pak Nol, Ilham Amir, Saudara Azan, teman-teman, Saudara Muhammad Syali, begitu juga Saudara Zamri LC, terima kasih hadir saban malam menemani saya, saudara. Saudara Rukilan Papan, Saudara Munir Abdullah, itu juga saudara David, saudara Angah Selipar, saudara Zanuddin Ismail, saudara Jalal Ali, Hani Abdullah, saudara DZ Ketari, Salam Perjuangan, Bunga Yan, saudara saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Midun, Ruana Rashid, Sofi Kernel katanya, saudara Puan Siti Zalimah, Aizman, saudara Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman daripada Tanjung Karang, Saudara Abu Nem, Kipap Zack, Saudara Ahmad Map, Saudara Mustafa Ilyas, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Saudara Zamri Ibrahim, Muhammad Syali, Madam K, Yusuf Awang dari Tanah Merah, jadi Hani Abdullah, Saudara Saleh Lembang. Begitu juga Abdul Ghaffar Hamzah, salam dari Kuantan katanya. Opah Parit pada saya, Saudara Syamsul Bariah, Ibni Yusuf, Not Wandi, Nawi, saudara Richard Bakri, Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Cuaca Mendung, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Nur Ali, saudara Abu Nem, saudara Ramli Karim dari Keluang, Pekabau, orang Keluang, lama tak jumpa ya, saudara Muhammad Harmi, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Perak, saudara Kamisan Dahlan, saudara Syukri Syafi'i, Puan Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Arbi Hashim, saudara Rahman, Puan Syarifah Hapipah, Pak Chu dari Cenderu Balai, Perak, saudara dilangkap tu saudara, Cenderung Balai. Saudara Tengku Harun, apa khabarku dari Putrajaya, semoga sihat semuanya. Begitu juga Marikan Ketam, Salam Madani, saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Puan Nuraidah Kamarudin, apa khabar puan? Moga dilindungi Allah, saudara Umi Kalsum, saudara Fazil Yub, Adib Abdul A.H. Kamil, daripada Sabak Bernam, saudara Bakar Ahmad, saudara Muhammad Kapli, Zidat Izwan, saudara Pak Aziz dari Kuantan, saudara Abu Usman Hashim, bersama-sama Latif katanya, saudara Hasbul, Puan Zabedah, itu juga saudara Rahim Aim dari Dungun, Terengganu, saudara Rohani Jaafar dari Taiping, Perak, Ibjah, Salam Madani, Raja Syarizat, apa khabarku? Moga sehat. Begitu juga Ilyas Muhammad, saudara Ramli Abdul Rahman, saudara Kamal Amal, saudara Wandin, sebut nama Kamal Amal bukan Kamal Amir, saudara. Begitu juga dengan Haji Hussein Miza, saudara. Febi Ismail, saudara Muhammad Saad, saudara Wan M. Bakri, Salam Perjuangan, Amiruddin Amir. Cantik baju, terima kasih. Baju pemberian daripada Siswa Agung. Tadi saya pergi ke Pejabat UMNO, saudara. Dia tengok saya, dia kata kenapa tidak pakailah baju ini. Orang bagi kita pakailah, saudara. Ya, saudara Yusuf Awang, saudara Rubidin. Ini pemberian. Orang bagi kita cakap terima kasih, saudara. Dan tambah-tambah pula saya tak berapa sihat lagi. Jadi saya pakailah untuk ni badan saya. Walaupun tadi saya tak berapa sihat, tapi kerana saya tahu hari ini ada mesyuarat Majlis Tinggi mencari jalan juga apa cerita sebenarnya berlaku di sana. Baik, saudara. Yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saya akan cubalah saudara Bashir Tahir, saudara Azizah Arzaina, saudara Pok Cik An. Apa cerita Syam Jelis sebentar lagi. Puan Norati Hussein, saudara Wan Chin. Terima kasih Datuk Si DSJ, Datuk Si Jamal, Datuk Si Johan. Terima kasih. Satu hati, sekeping hati yang begitu besar. Begitu juga Mana. Terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara Si Johan, dia kata cantik jaket. Ini pemberian daripada Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Besar hati saya, saudara, bukan senang nak dapat. Orang yang begitu tinggi jawatannya sudi memberi pada kita. Saudara, itulah rezeki. Orang kata tak lari ke mana. Rezeki tak pernah salah alamat, saudara. Saya bila tengok dia pakai tu memanglah jauh dan bila lah saya boleh dapat pakai baju ni. Nak cari pun tak tahu kat kedai mana. Tadi kebetulan saya berada seketika, saya berada di Pejabat UMNO, bertemu dengan beliau. Dia kata, why not you try jaket ni. Saya pun cuba nampak dia okey. Dia kata, saya siapa? Saya kata, selalu saya orang kecil. Dia kata, saya bukan orang besar. Saudara Man,
Tak apalah cuba yang L. Saiz L cukup-cukup je saudara. Ingatkan Globo. Kalau Globo saya tak nak lah dia saudara. Begitulah keadaannya saudara. Hidup kita ini. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Baik saudara. Hari ini hari Rabu tanggal 6 September saudara. Semakin jauh lagi perjalanan kita dalam bulan Disember. Bukan September ya. 6 Disember 2023. Iaitu 97 hari lagi saudara. Kita akan berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita agar kita dapat menyambut kehadiran Ramadan saudara. Tadi pun saya dapat berita selain semalam sahabat saya Allahyarham Bapa Datuk Saudara Zainal Ipi. Hari ini isteri sahabat saya, korib saya, isteri Engku Ibrahim, Puan Ani. Dia kena heart attack, meninggal dunia pada Ahad yang lalu saudara. Begitulah keadaan saudara, kita berdoalah agar usia kita dipanjangkan supaya dapat kita bertemu kehadiran awal Ramadan. 97 hari lagi saudara. Dan hari ini merupakan hari yang ke-1353 saudara. Perlu saya nak bagi tahu pada anda, walaupun belum dapat laporan sepenuhnya daripada Kementerian Kesihatan, kita haruslah menjaga kesihatan kita, jaga diri kita, jaga kebersihan dan lakukan penjarakan sosial. Itu gambarannya saudara. Baik saudara. Kita masuk naluri kehidupan tu lah saudara. E-commerce ni ada masa saya baca, ada masa tak baca. Okey lah saudara. Edit Tahir dia kata orang tak bagi, kita tengok je lah. Edit Tahir memanglah tengok je lah. Saya dulu pun bila tengok dia pakai begitu memang terasa hati tapi malu lah minta saudara. Bila dia bagi alhamdulillah. Ya, Saudara Abdul Aziz Gerhana Melayu katanya. Hadiah comel-comel. Saudara Mak Rodi Muhammad dari Seremban. Terima kasih. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Ya, Saudara Khalid Dam, Saudara Pada ID, Nia Idris. Ya, saudara. Baik, kita santuni naluri kehidupan. Kiriman teman-teman saudara. Ini bukan dari saya tengok, saya baca. Dan saya rasakan sesuai untuk perkongsian kita bersama saudara. Perlu saya jelaskan, saya bukan da'i juga bukan ustaz yang bertauliah. Saya hanya menyampaikan dan membaca kiriman teman-teman saudara. Baik saudara. Kerana dari Said bin Abu Rashid, juga dari Al-Amiri berkata, Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda memeluk mereka berdua sambil bersabda, sesungguhnya anak adalah tempat kebakilan dan kekhawatiran. Ini hadis sahih saudara. Hadis daripada Ibnu Majah. Sabda baginda Rasulullah, baginda mengatakan bahawa sesungguhnya anak adalah tempat kebakilan dan kekhawatiran. Apa maksudnya saudara? Jadi retinya anak itulah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Bukan untuk diseksa, bukan untuk dipukul saudara. Sedangkan jadi sebab itu kita sebagai orang yang beriman, peliharalah diri kita dan ahli keluarga kita dari api neraka. Itu sabda junjungan juga. Hadis riwayat At-Tahrim. Ya saudara. Jadi sebenarnya saudara, anak adalah ujian ataupun fitnah untuk kedua ibu bapa dan menjadi tanggungjawab kita untuk memberi perlindungan, nafkah, pendidikan maupun kasih sayang yang sebaiknya agar mereka menjadi anak yang soleh saudara. Kerana firman Allah SWT mahfuznya bermaksud dalam surah Al-Anfal, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ini surah Al-Anfal ayat yang ke-28 saudara. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi saudara, anak boleh menyebabkan ibu bapa memiliki sifat bakhil atau tidak mau bersedekah kerana ingin mengutamakan anak. Anak juga boleh menyebab orang tuanya jadi pengecut untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku kerana terlalu sayangkan pada anaknya. Sebab itu Al-Munawi berkata, anak-anak boleh membawa kedua orang tuanya untuk menjadi bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehinggalah dia menjadi kedekut harta kerananya serta meninggalkan jihad kerananya. Jadi Al-Mawardi berkata, hadis itu menjelaskan seseorang perlu berhati-hati terhadap anak kerana ia boleh menyebabkan munculnya sifat-sifat kedekut, juga akan memunculkan akhlak yang sedemikian saudara. Jadi sifat bakhil tentulah mendapat siksaan daripada Allah SWT di hari kiamat nanti. Kerana
Allah SWT berfirman dari surah Ali Imran, saudara. Maksudnya, saudara, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dari surah Ali Imran yang ke-180, saudara. Semoga anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penyenang jiwa dan penyubur untuk kita beramal. Bukanlah untuk menjadi sebab kita bakhil dan melalaikan perintah Allah. Ingat tu, saudara. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera, saudara. Baik. Kita santuni mutara kata kiriman teman-teman yang masuk dalam wall saya hari ini. Tapi tak saudara Mus, dia bagi foto pendek, namanya Mus saja. Kata saudara Mus, hati akan tenang bila kita menerima kenyataan bahawa apa yang kita dapat itu sudah ditetapkan dan apa yang hilang itu sudah ditakdirkan. Semakin kita sabar, hati pastinya kian lapang. Semakin kita sabar, tentunya jiwa kita tenang. Dan semakin kita sabar, pastinya Allah akan sayang pada kita. Jadi, ceritanya sedikit, matlamat ini apa mutara kata kita hari ini, mengajak teman-teman untuk bersabar dan saling berpesan-pesan. Saya tetap berpesan pada pimpinan negara agar janganlah membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis. Saya lihatlah mata saya dah cengkung dah ni, saya. Dah berapa hari dah saya kuarantin ni, saya. Moga-moga, mudah-mudahan segeralah usai apa yang saya tanggung dan saya derita. Tadi saya gedah je tadi, saya. Tapi dalam keadaan berhati-hatilah. Pakai pelitup muka, saudara. Jumpa orang yang perlu saya temui, saudara. Ya, saudara Jaharuddin, saudara Otai 67, saudara Zul Yazid, saudara Muhammad bin Jaafar, saudara Puan Halimah Hashim, saudara Salahuddin Yakin, dari Pelangai, saudara Salahuddin Yakin. Mungkin kita berjumpa waktu musim pilihan raya dulu, saudara. Saudara Abdul Malik, salam pencerahan, saudara Anwar Bidin. Harta dan anak-anakmu adalah hal dunia untuk akhirat. Itu benar, saudara. Saudara Maruzik Yasid, Puan Zubaidah Muhammad dan Zulkifli Samad. Saudara, saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Bagi mereka, menyunting live saya dan dimasukkan dalam mana-mana channel, itu adalah tanggungjawab anda, saudara. Hidung dia gatal, saudara. Bila kita sakit benda tu, hidung gatal, saudara. Sebab itu kena duduk kuarantin di rumah. Bila kita nak bernafas dan sebagainya, sesak juga dada, saudara. Dan saya tak marah kalau anda sunting, nak masuk ke dalam mana channel. Tetapi, anda haruslah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan, anda masukkan dalam mana-mana channel. Kena ingat, saya, ini pencerahan politik. Lain tak ada, saya. Dan kalau ada pun sedikit-sedikit, berbentuk berita hanya sekadar memberi informasi kepada warga. Mungkin anda dah baca informasi itu atau berita tersebut di media-media yang lain, tapi mungkin teman-teman yang tak dapat hanya sahaja ingin mengkhabarkan berita-berita itu, saudara. Dan bila saya memberi pandangan dan pencerahan, saya haraplah, saudara, kita masih lagi berpegang pada paksi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu prinsipnya. Dan jika anda mau menyantuni apa yang anda tak setuju dan sebagainya, tidak ada masalah bagi saya, hantarlah. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa, bukan romantis, saudara, bahasa-bahasa yang murni sifatnya. Kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Kita menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Baik. Berita pertama tentang harga petrol dan diesel. Ini penting, saudara. Banyak orang mengatakan itu dan ini. Dan hari ini, saudara, Kementerian Kewangan telah pun mengeluarkan kenyataan harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah. Alhamdulillah, masih dipertahankan. RON 97 pada harga RM3.47 seliter, RON 95 pada harga RM2.05 seliter, dan harga diesel kekal RM2.15 seliter. Harga ini adalah berdasarkan
harga runcit mingguan produk petroleum yang menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Dan bagi melindungi pengguna, kata Kementerian Kewangan, kenaikan harga minyak global walaupun berlaku sekarang ni harga minyak global tinggi saja, namun kerajaan akan berusaha mengekalkan harga ceiling RON 95 pada harga RM2.50, diesel RM2.15 dan RON 97 pada harga RM3.47. Mudah-mudahan harga ini terus kekal, saudara. Mudah-mudahan supaya tidaklah terkesan warga keseluruhannya. Usai harga minyak dan sebagainya, saudara, kita masuk laporan kaji cuaca. Ini penting supaya kita mengetahui. Tadi petang tadi sekitar kawasan rumah saya, saudara, hujan ribut. Dan menurut laporan Jabatan Kaji Cuaca, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda di negeri Kedah, iaitu di Kulim dan Bandar Baru. Di Pulau Pinang adalah di seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Sementara di negeri Perak, iaitu di kawasan Krian, Seberang Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsor, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Ini kawasan-kawasan akan dilanda oleh ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, saudara. Di Selangor, itu di kawasan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Ulu Langat dan Sepang. Sementara itu, di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur dan Putrajaya, begitu juga Negeri Sembilan, di Melaka. Di Johor, kawasannya adalah di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Lega sikit saya nampak tak ada kawasan Segamat. Saya seriau. Bila saya ada Segamat, seriau saya. Sebab kawasan yang selalu dilanda banjir adalah Segamat, saudara. Di Sarawak, saudara, adalah kawasan Sibu, Kanawit dan Selangau. Begitu juga di Mukah, itu di Dalat, di Kapit, di kawasan Song. Bagi kawasan Miri, itu di Beluru dan Marudi. Sementara di Limbang, dan juga di Limbang, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Sabah, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman, itu di Sipitang, di Tenom, Nabawan, Keningau dan Tambunan. Dan di pantai barat, di Ranau, di Tawau, Lahad Datu, serta Sandakan, di Tungut dan Telupit. Semua ini kawasan bakal dilanda oleh hujan ribut dan angin kencang. Berhati-hati, saudara. Kalau berterusan lebih daripada 2 jam, tentulah bakal mengundang banjir. Tapi bagaimanapun, saya harus mengucapkan terima kasih sebab saya nampak gayanya NADMA ataupun agensi bencana alam melaksanakan tugas dengan baik. Tak adalah kita dengar sekarang ni bila ada banjir maka berpusu-pusulah warga yang datang memberi mengantar makanan dan sebagainya. Tak adalah sekarang dah. Mana yang banjir terus dipindahkan kepada pusat pemindahan sementara yang dilaksanakan secara teratur. Siap dengan bekalan tempat tidur, tempat tinggal serta makanannya, saudara. Alhamdulillah. Situ saya katakan tadi, saudara, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi kerana beliau melaksanakan tugas dengan begitu baik. Bagaimanapun, saudara, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah meramalkan 2 kawasan di daerah Kubang Pasu ada risiko bakal dilanda banjir. Sama ada petang ni, mungkin malam nanti katanya. Ini menurut hebahan amaran yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara. 2 kawasan tersebut adalah kawasan rendah dalam lingkungan 5 km di sekitar Sungai Bata, di Kampung Bata dan Sungai Padang Terap di Kepala Batas, saudara. Susulan hasil simulasi model ramalan trend aras air, Jabatan Penyaliran dan Saliran Malaysia meramalkan kejadian banjir adalah akibat limpahan air sungai yang boleh berlaku di lokasi tersebut pada waktu petang, saudara. Banjir juga diramalkan boleh berlaku lebih awal atau lewat daripada masa yang dijangkakan. Demikian menurut hebahan daripada Jabatan Bencana Alam, saudara. Sementara itu, saudara, alhamdulillah nampak gayanya. Tapi tak tahulah petang ni. Mungkin dah malam, tak tahu. Dari petang tadi, saudara, situasi banjir di jajahan Pasir Mas nampaknya sudah pun mula berkurangan. Walaupun terdapat sekitar 3,260 orang mangsa banjir berlindung di 9 buah pusat pemindahan sementara. Itu setakat pukul 8 pagi tadi, saya. Petang belum ada laporan saya dapat. 9 PPS dan Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh, Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Pial,
Sekolah Kebangsaan Gual Priok, Masjid Mukim Padang Licin, Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, Sekolah Kebangsaan Seri Kiambang, Sekolah Menengah Kebangsaan Gual Priok, Madrasah Tasik Bakung dan Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, dalam satu kenyataan, kesemua mangsa dari 989 keluarga. Setakat ini, hanya Sungai Golok di rantau panjang saja yang masih melepasi paras bahaya, iaitu 9.07 meter berbanding normal biasa saja. Bagaimanapun, trend paras air Sungai Golok nampaknya, kata laporan itu, terus menurun dan dibantu dengan keadaan cuaca yang semakin baik saat ini. Saya tak tahulah Saudara Muhammad Azmi Ali, apakah di Kelantan cuaca panas ataupun dah hujan balik petang tadi. Bagaimanapun Sungai Golok di Kuala Jambu, Tumpat dan Sungai Kelantan di tangga kiri berada di paras berjaga-jaga. Sementara itu Sungai Kelantan di Kuala Besar melepasi paras amaran. Sungai utama lain berada pada paras normal. Demikian menurut laporan secara yang saya terima. Dan cuma malam tadi, saya rasanya dah tutup rasanya. 6 kampung di daerah Baling, saudara, di Kedah telah pun dilanda banjir kilat. Itu akibat hujan lebat. Menurut Pegawai Pertahanan Awam daerah Baling, Lieutenant Muhammad Faizul Abdul Aziz, antara kampung yang terjejas termasuklah Kampung Iboy, Kampung Sadik, Kampung Seberang Jaya, Kampung Tanjung dan Kampung Bendang Padang di Mukim Kupang. Sementara Kampung Badang di Mukim Bakai. Itu suasana banjir kilat. Mudah-mudahan kalau tak ada hujan tadi, saya mungkin boleh. Kerana tiada pusat pembinaan sementara yang dibuka. Itu yang dilaporkan saudara, berhubung tentang kedudukan banjir di seluruh negara, saudara. Baik. Sejak semalam, sejak hari Senin, saudara, saya dipahamkan bahawa lebih 7 juta permohonan telah pun diterima oleh Kementerian Kewangan bagi inisiatif kredit RM100 e-Madani yang dibuka semula sejak semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Fahmi Fazil. Katanya jumlah itu amat besar dan sudah tentu memerlukan sedikit masa bagi membuat pengesahan identiti permohonan dan seterusnya penyaluran kredit. Saudara, dah 7 juta orang membuat permohonan, jadi takkanlah boleh on the spot. Jadi kajian, tengok okey tak okey sebagainya. Jadi menurut Saudara Fahmi Fazil, kerajaan memohon masa sekitar 3 atau 4 hari baru dapat. Tapi saya merasakan saudara, memanglah kita dapat RM100 nampak sikit. Tetapi kalau RM100, kalau 7 juta berapa? 700 juta, bukan sikit saudara. Sebab itu saya berharap agar kita bersyukurlah apa yang kita dapat. Saya Sobri, Saudara Gafli, saudara. Baik, saudara. Itu laporan-laporan sekitar negara kita yang saya fikirkan perlu saya wawarkan. Baik, saudara, kita masuk segmen Salam dari Gaza. Salam duka dari Gaza, saudara. Saya melihat masih belum ada keredaan. Kerana laporan saya terima dari Ramallah. Tentera Israel semalam dilaporkan membunuh seorang lagi lelaki Palestin di tebing barat yang diduduki dengan puluhan lagi ditahan dalam serbuan tentera dalam tempoh 48 jam. Saudara, menurut seorang saksi, tentera bertindak masuk kem pelarian dan menahan ahli keluarga penduduk Palestin terbunuh, itu Abdullah. Mereka memusnahkan pintu sebelum membunuh Muhammad, manakala Abdullah ditangkap. Jadi kerti sekarang, Israel dia letakkan orang tu di kawasan pelarian, dia main redah saya, saudara. Meredah, dia tembak siapa dia nak tembak lah. Lepas tu, kalau orang bising, dia katalah bahawa ini pengganas lah, orang Hamas dan macam membeli alasan, saudara. Dan sebab itu, macam tentera Israel, kenyataannya berkata pihaknya berjaya menahan 2 suspek. Kononnya ditendaki di Qoladia dan menahan 21 warga Palestin sejak malam Isnin. Sementara itu, kumpulan advokasi Palestinian Prisoner Club memberitahu AFP bahawa tentera menahan 40 rakyat Palestin di tebing barat. Dia kata 24, sedangkan dia tahan 40. Dia kata 2 orang saja meninggal, sedangkan lebih daripada itu yang ditembak mati, saudara. Nampaknya rejim Israel masih lagi berterusan. Cuma sesuatu yang agak melegakan saya apabila sekarang ini di Baitul Muqaddis, majoriti keluarga tahanan Israel, setengah saja dibebaskan, setengah masih ada lagi. Mereka sudah pun menzahirkan kemarahan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Itulah natijahnya, itulah kifarat yang dia dapat. Rakyat mula membenci, memaki hamun, menyerang pejabat Perdana Menteri kerana mereka merasakan bahawa Perdana Menteri tidak melakukan sesuatu yang terbaik
atas nama kemanusiaan. Salah seorang tu ibu kepada salah seorang tahanan, itu Dani Miran. Dia kata pihaknya berasa dirinya diperbodohkan oleh Perdana Menteri Zahir Netanyahu dengan mengeluarkan pelbagai kenyataan-kenyataan yang lebih bohong dari benar. Itu keadaan saudara, dan mereka merasakan sudah sampai masanya Benjamin Netanyahu meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri Israel. Sama-sama kita tunggu saudara. Itulah antara laknat yang akan diturunkan oleh Allah. Itu baru dari jawatan. Bagaimana kalau dia turun jawatan nanti, saya rasa lebih teruk lagi. Dan populariti Benjamin Netanyahu di seluruh negara Israel, walaupun dia menyerang kawasan di Hamas, di Gaza, tapi nampaknya sentimen rakyat di Tel Aviv tidak memihak kepada Benjamin Netanyahu serta Angkatan Tentera Zionis. Mereka sudah merasakan bahawa cetusan peperangan itu akan meneruskan dendam yang membara di kalangan rakyat warga Palestin di tebing barat, saudara. Sebab saya dapat je berita bahawa Israel nampaknya memang semakin ganas. Ia telah pun mengarahkan kereta kebal, tentunya daripada Selayar utara, kawasan utara Gaza, dah masuk pula ke selatan. Termasuklah bandar kedua terbesar, itu di Khan Yunis. Khan Yunis itu antara bandar yang terbesar di Gaza, saya turut diserang oleh rejim Zionis. Sebab itu rakyat mereka bertambah marah. Bukan ada mendapat simpati daripada warganya, malah warganya merasakan mereka juga manusia biasa yang ada hati dan perasaan. Kalau saya lihat dari segi tunjuk-tunjuk perasaan di seluruh dunia juga, terdapat juga warga Yahudi Israel yang turut merasakan bahawa tidak sepatutnya pembunuhan berlaku. Maklum sajalah setiap manusia ada akal dan fikirannya. Itu gambaran yang saya dapat, saya. Video dari Rafah, itu di selatan Gaza, memperlihatkan bagaimana Ketua Perubahan Bantuan Majlis Pelarian Norway, Jan Egeland, berkata keganasan di Gaza kini menjadi serangan paling teruk ke atas mana-mana penduduk awam pada zaman ini. Bukan lagi zaman peperangan, saudara. Pada zaman ini, artinya lebih teruk daripada pengeboman dua bandar itu Nagasaki dan Hiroshima dengan ledakan bom atom. Apa yang berlaku di Gaza, Gaza Utara, Gaza Selatan, di Lebanon, lebih teruk lagi. Bersama-samalah kita, saudara. Kita harap kita mengutuk dan berdoa pada Allah SWT agar dilaknatilah. Bagi saya tak ada bahasa lain yang saya dapat luahkan, saudara. Meluahkan rasa amarah, benci, meluatnya saya dengan keganasan, kebongkakan rejim Zionis, saudara. Sebab itu saya lihat, saudara, bagaimana kenyataan daripada Raja Jordan. Dia kata dunia perlu kecam tindakan paksa rakyat Palestin keluar daripada Gaza. Dia suka bukan saja dia dibom, bukan saja di padang jarak, padang kukuh. Artinya tentera Zionis ni nak mengeluarkan rakyat daripada tempat tinggal mereka, tanah tumpah. Mereka tidak mahu lagi dibenarkan untuk berada di situ. Dan kalau tak keluar, bom. Itu gambarannya, saudara. Sebab itu dengan angkuh, dengan sombong, tentera Israel dia mengata bahawa mereka berjaya mengukuhkan kedudukan di sekitar bandar utama selatan Gaza, iaitu di Khan Yunis, saudara. Astaghfirullahalazim. Dia masih berterusan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikabarkan kepada badan dunia di New York, semua itu pembohongan. Pembohongan demi pembohongan. Dan makanan masih belum lagi diizinkan masuk daripada Mesir untuk dibawa pada penduduk. Jadi warga di Gaza semakin berada dalam kebuluran, saudara. Sebab itu saya mengajak teman-teman sentiasalah berdoa pada Allah SWT agar memberi kekuatan, memberi rahmatnya supaya menyelamatkan nyawa saudara kita di bumi Palestin. Dan dilaknatilah manusia bernama Benjamin Netanyahu. Satu ketika nanti dia biar macam Aaron Shaddle, berulat kepalanya. Itu keadaan saudara. Baik, saudara. Nak bercakap lagi pasal Gaza ni, kan dia buat je marah. Dia saya badan tak sihat nanti, lain jadinya saudara. Tak pasal-pasal saya tumbang nanti, saudara. Ini pun dah berpeluh dah badan, saudara. Baik, saudara. Dari Gaza kita kembali ke tanah air. Cuma saya agak menerima berita sedih hari ini, saudara. Itulah saya kata, memanglah kalau dah jodoh tak ada, buat macam mana pun, tak siapa boleh menahan. Tapi cuma bila saya mendapat berita bagaimana anak kepada Datuk Seri Ismail Sabri, mantan Perdana Menteri, dulu waktu beliau jadi Perdana Menteri digambarkan kehidupan bahagia, tapi semalam katanya itu Jovan Mandagi
memaklumkan bahawa beliau dan Nina, iaitu anak kepada Datuk Seri Ismail Sabri, telah pun bercerai walaupun sudah mempunyai seorang anak. Jadi perkara semua dimaklumkan oleh Jovian dalam satu hantaran di akaunnya. Menurut Jovian, dia dan anak kepada mantan Perdana Menteri telah memutuskan untuk mengakhiri perkahwinan mereka pada Ogos lepas, selepas 10 tahun bersama sebagai suami isteri. Tapi pada fikiran saya lah, jodoh maut tangan Tuhan, saudara. Kalau lah Datuk Seri Sabri kekal sebagai Perdana Menteri, lain jadinya, saudara. Saudara Edi Tahir pakai baju memang panas. Saya panas dada saya, Edi Tahir. Jadi saya sedih lah. Sebab macam saya katakan, Datuk Ismail Sabri juga sahabat saya. Saya dapat menyelami perasaan seorang bapa bila melihat perceraian berlaku pada anak-anaknya. Pada anaknya yang disayangi. Dan sebelum ini, begitu bangga Datuk Ismail Sabri memakai, menggayakan baju-baju rekaan Jovian. Tapi akhirnya mungkin setelah tak jadi Perdana Menteri, berlaku perpisahan. Saya mendoakan agar anak kepada Datuk Seri Ismail Sabri tabah menghadapi dugaan hidup ini dan teruskanlah, jalinlah ukhuwah persahabatan. Daripada suami isteri jadi sahabatlah sekarang. Pada Jovian pun, kenang-kenanglah zaman manis anda waktu anda menyandik dan jadi menantu kepada Perdana Menteri. Itu saja, saudara. Tak payah kita nak cakap lebih daripada itu. Baik, saudara. Ini yang panas hari ini yang saya nak bercakap. Ramai orang tunggu. Inilah ceritanya waktu saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Hari ini, saat ini, saudara, Majlis Tinggi UMNO masih lagi sedang bersidang. Saya dipahamkan agak panas juga. Dan memanglah tujuan Majlis Tinggi malam ini, mesyuarat bulanannya adalah mengkaji, membuat postmortem apa yang berlaku di Kemaman, bagaimana kita boleh kalah begitu banyak dan apa yang perlu kita lakukan, macam-macam, saudara. Jadi selain daripada itu, ramai orang nak tahu apa keadaannya. Ada seorang sahabat kita, semalam saya tak sebut nama, tapi kerana hari ini dia sendiri membuat hantarannya, itu saudara Syam Jalil. Dia mengatakan bahawa memang Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi ada membuat kenyataan media, minta supaya dia hadir mesyuarat Majlis Tinggi malam ini, katanya. Dan saya merasakan begitulah mulianya hati Presiden UMNO. Dia kata kalaulah Syam Jalil ada segala permasalahan, ada pandangan, hadirlah dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Tapi ini kali ketiga, dah 3 kali dah mesyuarat Majlis Tinggi, dia tak hadir. Dan dia bertegas juga, dia mengatakan dia tidak mahu hadir. Kerana kononnya kalau dia hadir pun sia-sia. Jadi saya kata kalau itu keadaannya, kenapa dulu boleh? Kenapa waktu kamu jadi ketua penerangan dulu boleh? Jangan lupa, saudara. Dan saya rasa saya juga bersimpati pada teman-teman ahli-ahli UMNO di seluruh peringkat di seluruh negara yang memberi undian kepadanya untuk diangkat sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Akhirnya dia tidak melaksanakan tugas sebagai ahli Majlis Tinggi. Kalau dia jadi ahli Majlis Tinggi, datanglah macam kata Datuk Zahid Hamidi. Datanglah mesyuarat. Tak perlu kamu meluahkan pandangan kamu di luar mesyuarat, di luar Majlis Tinggi. Datang, hadir, nyatakan. Sebab ini Majlis Tinggi bersifat demokrasi. Saya tahu sebab dulu pun kita dengar bahawa Syam Jalil pernah mengatakan bahawa dia datang pun kadang-kadang tak bagi dia bercakap. Saya tidak yakin begitu, saudara. Ramai ahli Majlis Tinggi yang lain, tapi mungkin dia seriau kalau dia datang malam ni, gamaknya dia kena serang. Ini berikutan kenyataannya yang ada penafian, tapi jelas dalam media sosial apa semua, Syam Jalil membuat kenyataan yang memeranjatkan warga UMNO, saudara. Bila dia mengatakan UMNO tidak seharusnya dia barwa kepada DAP. Saya pun marah, saudara. Sebab itu saya hari ini dalam keadaan badan tak sihat pun, saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO bertanya dengan Susah Agung. Apa cerita ni sekarang ni? Dah sampai peringkat barwa-membarwa ni. Saya nak bagi tahu, saudara, bukanlah saya nak attack. Semalam saya bercakap dengan baik. Sebegitu tertibnya saya. Bila saya ambil penjelasan, ada pandangan dan sebagainya, kalau boleh santuni, setertib mungkin saya bercakap. Tapi hari ini hilang sedikit sabar saya. Bila dia mengeluarkan kenyataan, saya tengok perkataan barwa. Saya dengar balik, ada dalam tape apa video semua, dia kata UMNO tidak seharusnya menjadi penjilat dan barwa kepada DAP. Semalam saya dah bagi tahu, bukan kita dengan DAP, kita dengan Kerajaan Perpaduan, dengan Pakatan Harapan. Tapi saya nampak bahawa dia seolah-olah mencari jalan untuk dia disingkirkan. Tambah tahapan pula,
tular bagaimana gambar dia bersama dengan orang bla ini yang menyantuni Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Saya tak sebut nama lah, saya gambar semua orang tahu. Tular yang akhirnya dia mengaku bahawa dia kata kita membincangkan soal lain, bukan soal politik. Bagi saya sebagai ahli politik yang matang, yang pernah berkhidmat dengan Yang Mohamad Perdana Menteri satu ketika dahulu dengan Datuk Seri Najib, takkan dia tak tahu kesannya. Kesan apabila tersiar gambar kamu berada duduk makan bersama dengan orang yang menjadi perantara antara Dr. Mahathir dengan banyak orang lain, saudara. Ini kesannya. Cuma saya nak bagi tahu, saudara. Ini saya bila membaca, menatap kenyataan sebut, saya terpanggil lah. Saya rasa tak sepatutnya Syam Jalil bersikap begitu, saudara. Saudara apa? Sebab satu ketika dulu Datuk Seri Zahid Hamidi menyelamatkan Syam yang dipecat oleh Noh Omar. Jangan lupa, saudara, sewaktu Tan Sri Noh Omar jadi pengurusi Barisan Nasional dan UMNO Negeri Selangor, jawatan mula Tan Sri Noh Omar lantik Syam Jalil sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Angin tidak, ribut tidak, tiba-tiba Tan Sri Noh Omar memecat beliau jawatan sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional. Apa berlaku, saudara? Dengan lapang dada, dengan mulia murni jiwanya, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO ambil saudara Syam Jalil ni, bawa ke ibu pejabat. Dilantik sebagai ahli majlis tinggi. Dilantik sebagai ketua penerangan. Saya jangan lupa, saya tak pernah lupa jasa orang, saudara. Tapi Syam boleh lupa semua tu. Sampai begitu sekali. Sehingga kan saya tahulah agak renggang lah hubungan ketika itu antara Tan Sri Noh Omar dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu Noh Omar masih berada dalam UMNO. Kemudian, saudara, bila hadirnya musim pilihan raya 2022 yang lepas, yang terbaru pilihan raya yang ke-15, saudara, Datuk Seri Zahid Hamidi memberi kesempatan kepada Syam Jalil. Dia tak ada apa jawatan pun dalam parti, hanya sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan Ahli Majlis Tinggi UMNO. Tanpa jawatan di peringkat bahagian. Beri dia peluang bertanding sebagai ahli parlimen di kawasan Shah Alam. Saudara bayangkanlah bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi terpaksa berhadapan dengan pimpinan di Shah Alam. Tentulah ia juga mengecilkan hati ketua bahagian, pimpinan di peringkat bahagian. Tapi alhamdulillah, pimpinan UMNO bahagian Shah Alam mereka begitu berlapang dada, berhati mulia menerima kehadiran Syam Jalil sebagai calon di Shah Alam. Selalunya UMNO ni, saudara, kalau tak dapat jawatan nak bertanding, uyup, saudara, dikerjakan mereka. Dan itu keadaannya. Bagaimanapun, Syam tewahlah, kalahlah, saudara. Tetapi bagi saya, kemurnian hati Datuk Seri Zahid Hamidi memberi kesempatan pada saudara Syam Jalil bertanding di Shah Alam dengan menghadapi segala rintangan. Bersama dengan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian. Ini semua perlu dihadapi oleh Datuk Zahid sebagai Presiden. Dan bukan senang nak memujuk pimpinan bahagian di Shah Alam. Dilakukan semata-mata kerana Syam Jalil. Tiba-tiba, bila ada tak kenanya, saudara, dia mengajak Datuk Seri Zahid Hamidi berdebat. Dan lebih teruk lagi sekarang, saudara, apabila dia menuduh bahawa UMNO itu menjadi baruah kepada parti DAP. Saya rasa ini kenyataan yang cukup celupar. Cukup tidak baik dari seorang sahabat yang sepatutnya, yang menerima jasa, yang menerima jawatan, yang dilantik. Kamu tak ada apa-apa jawatan. Datuk Zahid lantik kamu. Kerana memikirkan kamu adalah bekas pegawai pada Datuk Najib. Kalau dengar pula kenyataan Datuk Lokman Adam, lebih teruk lagi, saudara. Saya tak tahu. Bila saya tanya pada Datuk Seri Ashraf, dia senyum je. Tidak. Tidak. Saya kata betul ke? Kerana dia tak dapat jawatan dalam GLC. Kalau kamu merasakan kamu keluar daripada Harvard, kena sedar diri bahawa UMNO ini, kedudukan kita dalam kerajaan perpaduan ini, di mana kedudukan kita? Kita bukan dominan. Tiba-tiba kamu nak rasa hati, marah pada Presiden. Tak betul. Itu keadaan saudara. Saudara muda, memang saya tahulah, saudara tak boleh cakap begitu no DAP. Bagaimana kita juga bercakap no PBM. Banyak saya lihat tulisan-tulisannya, Syam Jalil pun terperangkap dengan bila mengatakan no Anwar, no DAP. Bagaimana waktu dia dalam majlis tinggi juga, bahawa dalam ucapan no Anwar, no DAP, no PBM. 3.
Tapi takkanlah ketepikan no UMNO, no DAP, lepas tu Santoni, Perikatan Pribumi Bersatu. Mana mahu begitu? Itu keadaannya, sebab itu dia bertegas. Bahawa dia kekal dengan pendiriannya. Syam, saya kata ini bagi saya melampau lah kenyataan itu. Kalau dia kata selagi Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, dia masih kekal dengan pendiriannya untuk selagi UMNO kekal menjadi pilihan raya bersama-sama dengan DAP, selagi itulah seolah-olah ada diwujudkan permusuhan antara dia dengan Presiden. Kalau kamu rasa tak sesuai, kata kamu tak setuju, masuklah mesyuarat. Majlis Tinggi malam ini, lahirkan pandangan kamu. Ini bagi saya satu benda lah yang saya agak... Sebab dia kata, buat apa saya ikut kemahuan Datuk Seri Presiden? Buat apa saya datang tanah muka? Kalau dia ikhlas, mungkin Presiden boleh tunaikan cabarannya untuk berdebat. Mangkuklah saya. Level kamu hanya sebagai ahli Majlis Tinggi nak berdebat dengan Presiden. Apa kata timbalan Presiden? Apa kata naik Presiden? Ini bagi saya tak betul ni, saudara. Saya rasa, dia ni mana otaknya ni? Kadang-kadang itulah, saudara. Saya minta maaf bagi teman-teman yang kelulusan daripada Harvard. Belum pasti orang kelulusan Harvard itu benar-benar dapat memahami rentak tari politik, saudara. Ini keadaan terus terang. Datuk Zahid kata, datanglah. Luahkan apa kamu mahu. Tak ada masalah. Tapi dengan angkuh. Jadi, saya melihat tindakan Syam Jalil ni, orang kata, bagaikan kacang lupakan kulit. Habis madu sepah dibuang. Sewaktu kamu diselamatkan oleh Presiden, lantik kamu sebagai Ketua Penerangan. Jawatan yang paling tinggi, saudara. Ketua Penerangan. Kemudian, bagi peluang kamu bertanding sebagai ahli parlimen di Shah Alam. Kamu bukan ahli parlimen, bukan ahli UMNO di Shah Alam. Sebab itu yang Bagaimana Tan Sri Anwar Musa kata, dia bukan pun megang apa-apa jawatan dalam parti pun. Ketua cawangan pun kalah. Itu geram saya. Tapi bagi saya, itu orang kata kalau sepatutnya sedar diri lah. Jangan tunjuk kita pandai, tak mau ikut. Angkuh kita. Tuduh pula UMNO ini barwa, menjilat DAP. Saya kata tak boleh. Sebab itu, Datuk Seri Zahid menyatakan bahawa kekalahan calon Barisan Nasional pada PRU Kemaman berpunca daripada pemimpin UMNO yang terlalu mempertahankan DAP katanya. Itu tuduhan dia. Ini tuduhan Syam Jalil. Dia kata kekalahan calon Barisan Nasional kerana di Kemaman berpunca daripada pemimpin UMNO yang terlalu mempertahankan DAP. Tang mana pun. Tang mana, saudara? Dah kalah-kalah lah. Jadi Datuk Zahid mengatakan, dia bagi saya lah, keadaan begini tak sepatutnya berlaku. Tak payahlah tuduh-menuduh. Sepatutnya carilah jalan penyelesaian. Tak payah nak tunjuk keangkuhan kamu. Nak berdebat dengan Presiden. Saya lihat. Apa itu dia pula bagi saranan. Seolah-olah UMNO ni mestilah bersama balik dengan PAS. Itu yang Datuk Seri Zahid mengatakan. Dia kata kita dah pernah mengada hubungan dengan PAS. Takkanlah nak berlaku kekencingan kali kedua. Sebab dia tahu kekilasan tak ada pada PAS untuk menyantuni. Jual nama Melayu je saya. Sebab beliau sebagai Presiden UMNO yang membawa mewujudkan muafakat nasional. Pedih yang dialami apabila dikhianati. Tiba-tiba kamu nak jual platform. Saudara. Jadi sebab itu macam Datuk Zahid kata, berhentilah untuk PAS menjual mimpinya konon akan jadi memimpin kerajaan di Putrajaya. Tanpa UMNO tak ada, saudara. Dia tak payahlah sebenarnya. Setakat ini, bila orang bertanya pada dia, tadi dia ada bertemu dengan wartawan. Sempena penyerahan bantuan pada Palestin, saudara, yang dikutip oleh UMNO, wang banyak juga, saudara. Dan wartawan bertanya, betul ke PAS akan bersama dengan kerajaan perpaduan? Dia kata, setakat tak ada pun, dia kata. Dan tidak mungkin, tapi beliau bukan Perdana Menteri. Saudara, pengurusi kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim, takkanlah dia nak melangkaui Tuan Madinahnya. Itu gambaran, tapi sikap Syam Jalil, saya. Sebab itu, saya melihat kesan daripada kenyataan Syam Jalil hari ini, ramai pemimpin UMNO di peringkat akar bumi sudah pun meledakkan amarah mereka. Antaranya Saudara Sharif Musa, iaitu selaku Ketua UMNO bahagian Palak Datu, Saudara Sharif Musa Sharif Mabul. Dia menganggap perkataan Barwa tu tidak benar, malah mengguris hati ahli-ahli UMNO, saudara. Terutamanya kepimpinan di bahagian-bahagian dan akar umbi yang selama ini sentiasa teguh dengan parti. UMNO dalam Barisan Nasional menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong
bahawa semua 30 ahli parlimen UMNO Barisan Nasional mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Itu kenyataannya. Keputusan ini tidak dibuat bersendirian. Kerana selepas itu, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi membawa titah tersebut yang dibincangkan dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO. Syam Jalil pun ada, saudara. Dan kemudiannya dibawa ke Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Ya, selepas kata ini, saudara, menurut kata saudara Syarif Musa lagi, dia kata selepas itu keputusan masyarakat Majlis Tinggi UMNO memutuskan untuk menyokong dan menjunjung titah ke bawah duli tuanku. Jadi janganlah jadikan kekalahan dalam PRK Kemaman sebagai ukuran orang Melayu menolak UMNO dan mengatakan perkataan barwa ini terlalu tinggi, terlalu bagi saya sendiri tak terima, apatah lagi beliau sebagai ketua bahagian di Lahad Datu. Menurut kata Saudara Syarif, dia kata UMNO pernah menjadi teraju kerajaan dan tampuk kepada kepimpinan negara. Dan kita harus keluar dari pelbagai kesulitan. Pernah juga kita bergelar sebagai pembangkang. Dan kini dah setahun, UMNO dalam kerajaan perpaduan menunjukkan bahawa peranan kita amat nyata dan negara kembali stabil. Jadi mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan harus mendukung titah Yang Tuan Agong demi masa depan rakyat. Itu keadaannya. Dan ini juga dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Tapi yang nampak meledak sangat adalah Ketua UMNO bahagian Lahad Datu. Itu Saudara Syarif Musa Syarif Mabul. Dia marah betul, saudara. Dia geram betul-betul kenyataan itu. Dan saya pun memang marah, saudara. Tak sepatutnya orang bijak pandai boleh mengeluarkan perkataan yang sebiadab itu terhadap parti yang didokongi olehnya. Jadi saya rasa sekarang ni ke mana dia nak bawa? Apakah dia nak bawa UMNO ini untuk menyertai pergerakan nasional? Apakah itu hasratnya meninggalkan kerajaan yang ada sekarang ni untuk menjadikan kerajaan tunggang langgang balik? Kalau UMNO keluar pun tak menjadi apa pun pada kerajaan hari ini, saudara. Sebab kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim sudah ada 152. Kalau kita keluar pun dia ada 122. UMNO Barisan Nasional ada 30. Sedar dirilah. Jadi kamu belajar dekat Harvard. Takkan kamu tak tahu 152 tolak 30 berapa? Mana ada cukup numbers? Tak cukup jomolah. Tu saya bagi tahu. Jadi apakah naratifnya? Yang tiba-tiba balon presiden hanya kerana nak tunjuk bahawa akulah pejuang. DAP ni tak boleh berada dalam perpaduan. Kalau gitu, saudara, kenapa dia buat begitu? Saya bukan nak menjilat, saudara. Kalau kerana DAP itu adalah pimpinannya daripada keluarga, daripada warga bukan Melayu. Bagaimana dengan MCA? Nak ajak pula UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional tu ada Parti Pribumi Bersatu yang sentiasa waktu untuk membunuh UMNO. Apakah dia lupa? Waktu kamu jadi ketua perangan, kamu round satu Melaya. Bercerita tentang bagaimana Tan Sri Muhyiddin dan gerombolannya nak membunuh UMNO. Jangan lupa, tiba-tiba sekarang ni kamu dah berbaik, mula-mula nak baik sana. Di mana stand kamu sebagai ahli politik yang baru bawa? Dan kamu tumpukan hanya kerana parti DAP. Sejauh mana DAP menguasai kerajaan hari ini? Sejauh mana parti DAP menguasai kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Buktikan. Jawatan menteri pun hanya 2 saja, saudara. GSC berapa? Cuba sebutkan satu persatu. Itu keadaannya tu, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihatlah keadaan yang cukup mengecewakan kita. Saudara, sebab itu saya mengharapkan Majlis Tinggi. Banyak orang bertanya saya, apakah beliau akan dipecat? Saya tidak nampak itu dalam ini. Biarlah di situ. Orang kata, biar mati kering meragan lah. Dan sebab itu saya nampaknya hilanglah penghormatan saya terhadap beliau. Saya dulu mengharapkan dia adalah future leaders dalam UMNO. Tapi kalau itu sikapnya bagi saya, mudah membuat satu keputusan, mudah terperangkap dengan naratif politik orang lain, saya kata minta maaf lah, saudara. Because sekarang ni, parti DAP dari dulu dah dalam Pakatan Harapan. Dia dah bersama. Dan nak marah sangat pun tak boleh sebab PAS bukan sekali dengan DAP. Saudara kena ingat sejarah. Kamu ni keluar daripada Harvard. DAP pernah bekerjasama dengan PAS menubuhkan kerajaan. DAP pernah bersama dengan Parti Pribumi Bersatu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, tubuh kerajaan. Malah diangkat warga DAP sebagai Menteri Kewangan. Waktu itu kita di UMNO keluar, kita di luar. Kita bukan berada dalam kerajaan waktu itu. Jangan lupa semua ni. Tiba-tiba kamu nak kata bahawa kita nak jadi barwa, jadi penjilat. Di mana kenyataan ni kamu?
Hei, tak bolehlah saudara. Berpeluh saya nak jawab ni gini ni. Geram. Baik saudara. Hari ini banyak orang bercakap tentang Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak orang bertanya apakah ada rombakan kabinet dan sebagainya. Memang, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata rombakan kabinet itu perlu diadakan kalau prestasi jemaah menteri meleset atau jika terdapat keadaan yang menuntut dilaksanakan. Saat ini, katanya, tempoh masa baru setahun. Takkanlah tempoh setahun tu nak tukar. Bagilah ruang kepada menteri-menteri yang bersedia ni melahirkan atau melaksanakan khidmat mereka. Yang diharapkan sekarang ni kerana berlaku kekosongan satu, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Itu saja yang perlu diisi kalau nak lalu diisi. Tetapi bagaimanapun, pemangku pada kementerian itu dipangku oleh Amzad dengan baik. Jadi kerajaan berjalan macam biasa. Jadi kita ni mengujudkan polemik. Bahkan berlaku perubahan kabinet. Anwar Ibrahim dia kata, bagi dia lah, dia kata, apa keperluannya? Perlu apa dia lakukan rombakan kabinet dalam saat-saat sekarang? Sebab semua menteri sedang menangani, tambah-tambah lagi di Dewan Negara. Hari ini berjalan lagi. Dewan Negara masih lagi membincangkan soal bajet. Bajet Dewan Rakyat dah lulus. Satu bab. Ini bab Dewan Negara, Senator pun kena luluskan bajet. Kalau tak luluskan bajet Senator, tak boleh nak dipakai. Dia dalam saat menanti ini, bila ada perbincangan, ada mesyuarat di Dewan Negara, maka pak-pak menteri ini akan menjawab. Kalau berlaku perubahan kabinet, siapa pula nak menjawab dengan kementerian-kementerian? Sebab semua bajet itu disediakan oleh tiap-tiap kementerian. Bukan bajet ini disediakan oleh Anwar Ibrahim seorang-seorang diri. Tidak. Nak buat bajet ni mengampak masa sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Jadi tiap-tiap kementerian itu menyediakan di kalangan pegawainya. Kementerian Pertanian, ini bajet yang kami nak. Kemudian Kementerian Pertahanan, ini bajet yang kami nak untuk 2024. Kementerian Dalam Negeri, ini bajet yang kami nak. Begitulah semua 25 kementerian itu dibentuk. Bajet ini serah pada Kementerian Kewangan. Dan Kementerian Kewangan, Jawatankuasa Bajet akan bermesyuarat. Yang dipengurusikan oleh tentulah Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, macam mana kedudukan? Tanya pula dengan sistem pemendaraan. Cukup ke tak cukup duit kita? Mereka kata, okey, bajet kita dah dapat duit jangkaan begini. Bajet ini boleh. Baru diluluskan oleh peringkat kabinet, bawa ke Dewan Rakyat. Itu yang dibahaskan selama hampir 2 bulan. Tapi wakil-wakil rakyat yang datang bermesyuarat, bukan nak bercakap soal bajet, cerita soal jawatan. Saat ini bajet itu masih berada di Dewan Negara. Selepas Dewan Negara diluluskan, baru dibawa ke, disembahkan pada Duli Yang Memulia Pertuan Agong untuk ditandatangani tanda persetujuan. Dah setuju, barulah boleh digezet. Selepas itu kalau nak ubah kementerian pun boleh. Tapi bukan sekarang, sebab menteri-menteri akan menjawab soalan daripada Pak Senator pula. Dulu selama 2 bulan tu, lepas je bajet pada 13 Oktober, tiap-tiap kementerian kena jawab. Apa-apa persoalan yang bersangkutan dengan bajet ni menjawab oleh menteri masing-masing. Takkan nak tukar kementerian. Itu gambarannya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, jadi kalau jadi pemimpin, dia kata, kita akan berusaha melakukan untuk sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Contoh, dia kata, kita nakkan sistem pendidikan. Kita kalau boleh nakkan jadikan sistem pendidikan nombor 1. Begitu juga kita mahu sistem kesihatan yang terbaik. Semua nak yang terbaik. Jadi berilah peluang pada menteri itu memacu kementerian tersebut, saudara. Jadi sebab itu saya rasakan banyak orang mengatakan bajet minggu kabinet akan diubah dalam waktu dekat. Saya tak nampak. Sehinggalah selesai bajet diselesaikan dan barulah. Dan paling penting, saudara, kerajaan hari ini adalah kerajaan gabungan. Bukan macam zaman UMNO jadi dominan dulu, saudara. Kalau waktu itu, UMNO ni banyak kursi dimiliki dan UMNO sebagai parti dominan menerajui kerajaan Malaysia ini, saudara, itu terpulang pada Presiden UMNO. Pada menteri dia ubah, dia suka nak rombak, dia rombak. Sekarang ni nak rombak pun kena fikir. Dia kena buat perbincangan antara parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat penda begitu saja. Kena panggil Datuk Seri Zahid.
sebagai Presiden UMNO. Kena ada Datuk Seri Mat Sabu sebagai Presiden Parti Amanah. Kena ada Saudara Anthony Loke yang mewakili parti ini DAP. Kena tanya dengan Premier Abang Johari daripada Sarawak. Kena tanya Haji Ji daripada Sabah. Dan semua itu bincang. Macam mana kita ni? Cadangan saya begini. Itu saja, saudara. Ini tidak. Tiba-tiba tibai. Aduhai. Sebab itu, apabila berlaku pilihan raya di Kemaman, macam saya katakanlah, saudara, macam dunia dah nak kiamat, saudara. Seolah-olah dunia kiamat dah. Tak ada lagi masa depan UMNO. Sedangkan pilihan raya itu kawasan dulu dimenangi oleh PAS. Dia dapat balik dan tidak menambah pun kerusi parlimen itu bagi pihak Perikatan Nasional. Cuma kalau dia kalah itu lagi, kurang lagi. Itu saja natijahnya. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata dia tak setujulah dengan kenyataan yang menyifatkan UMNO masih jauh daripada berjaya dalam usahanya untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Dia kata dia tak yakin. Perdana Menteri kata, beliau berpuas hati dengan prestasi sokongan rakyat. Betul, saudara. Kita bukan hilang wang pertaruhan. Bukan hilang wang deposit. Ada juga calon-calon daripada PAS yang bertanding di kawasan Pantai Barat ini yang hilang deposit. Macam Parti Pejuang itu hari. Semua calon-calonnya hilang deposit. UMNO tak ada. Sebab itu dia kata, dia puas hati dengan prestasi sokongan rakyat pada calon Barisan Nasional. Terutama dalam pilihan raya di Kemaman hari Sabtu lepas. Jadi dia kata selaku pengurusi Pakatan Harapan, dia juga puas hati dengan maklum balas yang diterima pada mesyuarat antara kepimpinan Pakatan Harapan dengan UMNO. Jadi bagi dia tidak juga berhubung UMNO dilihat masih suka mendapatkan sokongan orang rakyat. Dia kata tak. Saya juga bersetuju, saudara. Saya dah bagi pandangan. Sekarang ini kekuatan PAS berada di katalah Perlis. Okey. Di Kedah okey. Di Terengganu okey. 8-0, campur 32-0. Okey. Di Kelantan, PAS. Okey. Berapa kursinya, saudara? Berapa kursi sebenarnya? 3 campur dengan 12, baru 15. 15 campur 8, 23. 23 campur 13, baru 36, saudara. Itu saja yang ada di Pantai Timur. Dan sekarang ini masanya, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, Datuk Seri Zahid pun mengatakan, Tok Mat Hassan pun bercakap berkali-kali, kita memperkukuhkan parti kita, terutama di kawasan Pantai Barat. Daripada Pulau Pinang, inilah saya katakan, negeri antara negeri Selat dengan negeri bersekutu. Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang. Termasuk di Sabah, ada 8 negeri. Bolehkah PAS menembusi ataupun Perikatan Nasional menembusi di 8 negeri itu? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, cakaplah apa pun, dia kata satu kursi ni tak ada menambah, tak ada mengurangkan. Yang ada pun tak menambah. Kalau tak ada pun tak mengurangkan. Dia kata sama je. Dia kata tak ada masalah. Tetapi dia melihat. Tak ada pula hilang wang deposit. Jumlah undi yang dapat agak tinggi. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan dalam itu, rakyat kena faham lah. Kena faham. Naratif politik yang cuba dimainkan. Sebab itu saya mengatakan, apabila Syam Jalil menutarkan bahawa kekalahan di Kemaman itu kerana kita menyokong DAP. Berapa banyak undi DAP? Berapa banyak? Tetapi realitinya, saudara, waktu kita bertanding di Pelangai, boleh dikatakan undi bukan Melayu, kita dapat 95%. Bagaimana di Kemaman baru ni? Yang dulu tak pernah dialami, diperolehi oleh calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Terutama di kawasan sekolah, peti undi sekolah kebangsaan Cina di Cukai. Saya tahu berapa? PAS dapat 50 kursi je, saudara. Only 50 votes. Daripada ratusan undi yang lain. Artinya dia make comeback. Dia perlu ada. Kena ingat. Bagaimana berlaku di Simpang Renggam. Di Johor. Dia tak lari dah. Dan tak mahu bersama untuk menyantuni. Untuk mewujudkan satu suasana politik. Yang mahu membina negara kita. Dan mahu mewujudkan kestabilan politik. Tapi kita yang ada ni memecah belahkan. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Biarlah PAS dengan cara mereka. Konon nak jadi, nak ke Putrajaya. Biarlah. Dia nak bercakap, yang kita nak respon. Buat apa, saudara? Kita UMNO kukuh dengan pendirian kita. Ya, saudara, macam mana kata ini
saudara Gulam. Dia kata terbukti UMNO tidak, saudara Gulam ni adalah ketua UMNO bahagian Batu, saudara, dan juga ketua perangan UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara Gulam dia kata setahun dalam kerajaan perpaduan UMNO terbukti tidak lari daripada landasan perjuangannya. Mana berani orang mungkin mencabar tentang hak keistimewaan orang Melayu? Tak ada. Mana mungkin UMNO nak bersekongkol kalau adanya mereka yang cuba mencabar keistimewaan ataupun kedaulatan Raja-Raja Melayu. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewajibkan semua surat menyurat ke antara kerajaan dengan siapa pun mesti dalam bahasa kebangsaan dengan bahasa Melayu. Sekarang ini soal bahasa, saya. Dan mana ada orang yang menyanggah hak keistimewaan orang Melayu? Hak keistimewaan. Malahan saya dengar sendiri ada daripada MCA. Tiba-tiba MCA bercakap nak buat kongres tu biarlah kali terakhir. Sekarang ni melutup dia kena balun. Bila? Jadi kalau ini keadaannya, gambarannya, saya haraplah cukup-cukuplah. Saudara Karim Kerambit dia kata PN kaki fitnah. Itu saudaranya. Dia kaki fitnah. Lepas tu tak tahulah. Saudara nak tuduh, saya tak mau cakap apa lebih daripada itu, saudara. Tetapi realitinya, di manakah mereka yang gambaran Syam Jalil seolah-olah UMNO tarik diri daripada kerajaan. Tarik diri nak jawab mana? Masuk dengan Perikatan Nasional. Itu mahu kamu, Syam? Is this what you want? Bagaimana selama hari ini kamu round satu Melaya sebagai ketua perangan, kamu berucap, kamu menggambarkan kamu punya pemikiran, kamu tidak bersetuju Dr. Mahathir dalam isu Dr. Najib, kamu tak bersetuju Dr. Nasimuddin. Sekarang, siapa sebenarnya nak bawa jilat menjilat? Saya haraplah pada sahabat saya Syam Jalil, sudahlah. Cubalah pemikiran. Sepatutnya hari ini dia masuklah mesyuarat Majlis Tinggi. Kalau kamu benar anak jantan, pahlawan, saya tentang kalau Presiden nak bawa UMNO ini untuk menjilat DAP. Bercakap dalam mesyuarat. Bukan bercakap dulu, nak ajak debat. Bagi saya satu aja, who are you? Anda nak melawan dengan seluruh jentera. Kena percayalah pada majoriti. Ya, saya harap saudara dalam keadaan begini, semoga parti kita ini sentiasa berada dalam landasan sebenarnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat kita, saudara Gulam, selaku Ketua UMNO Bahagian Batu dan Ketua Perangan UMNO Wilayah Persekutuan. UMNO tetap berada di landasannya. Jangan sesiapa cuba menggugat perjuangan, keikhlasan, ketegasannya. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.